Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita lihat dahulu keputusan perlawanan di Liga Perdana Inggeris. Chelsea seperti biasa menepati ramalan tewas 0-2 kepada pasukan Brentford di Stamford Bridge. Bernembak menang tipis 2-1 ke atas pasukan Burnley. Arsenal berpesta gol menewaskan pasukan Sheffield United 5-0. Pasukan Wolves berjaya ikat pasukan Newcastle 2-2. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. Sementara itu di La Liga Spanyol, Real Madrid menang 2-1 dalam aksi El Clasico menentang pasukan Barcelona di Camp Nou. Sevilla seri 2-2 dengan pasukan Cadiz. Dan berikut adalah kedudukan semasa La Liga di Spanyol. Bundesliga Jerman, Bayern Munich menang besar 8-0 ke atas pasukan Darmstadt. RB Leipzig juga berpesta jaringan menewaskan pasukan Köln 6-0. Dan berikut adalah kedudukan semasa Bundesliga di Jerman. Serie A Itali, Juventus menang tipis 1-0 ke atas pasukan Hellas Verona. Dan berikut adalah kedudukan semasa Serie A Itali. Kita ke hasil Liga Tempatan. Perak Kenduri Gul tewaskan pasukan Kelantan. Kelantan meneruskan rentak kekalahan apabila sekali lagi dibelasah dengan kali ini. Giliran pasukan Perak pula dengan jaringan 8-0 dalam saingan Liga Super yang berlangsung pada malam tadi. Perak memulakan pesta gol mereka pada minit ke-14 menerusi Luka Milanovic. Wazir Haikal dan juga bekas pemain pasukan Kelantan menjadikan gol kedua 3 minit kemudian. Luka Milanovic sekali lagi menambah gol ketiga kali ini pada minit ke-25. Dia melekatkan hat-trick pada minit ke-33 sekaligus memastikan pasukan Perak selesa berada di depan dengan jaringan 4-0. 3 minit berselang, tiba giliran Steven Pillay untuk mencetak nama selaku penjaring gol kelima buat pasukan Perak. Seo Seonung kemudian mudah menewaskan penjaga gol pasukan Kelantan. Untuk gol ke-6 pasukan Perak hanya 4 minit selepas separuh masa kedua bermula. Seo Seonung tidak perlu menunggu lama untuk menambah derita pasukan Kelantan dengan gol ke-7 dan kedua secara peribadi pada minit ke-66 sebelum kapten pasukan Luciano Goicoechea melekatkan derita pasukan Kelantan dengan gol ke-8 pada minit ke-83. Hasil daripada kemenangan ini, Perak berjaya naik ke tangga ke-9 manakala Kelantan jatuh ke tangga tercorot. JDT dipaksa bekerja keras sebelum dapat tewaskan pasukan Kelantan United 2-0. Hasrat pasukan Kelantan United untuk mengejutkan pendahulu Liga Super, iaitu pasukan JDT, tidak kesampaian apabila mereka terpaksa akur selepas tewas 2-0 di Stadium Sultan Muhammad ke-4 pada malam tadi. JDT turun dengan beberapa perubahan di mana gandingan Fernando Forestieri dan juga Diogo Luis Santo diharapkan untuk merobek gawang Kelantan United dengan Bergson dan juga Arif Aiman berada di bangku simpanan. JDT memulakan perlawanan dengan penguasaan penuh manakala Kelantan United hanya menanti masa yang sesuai untuk melakukan serangan balas. Tiada jaringan dapat dilakukan pada separuh masa pertama walaupun banyak peluang keemasan yang terhidang buat pasukan pelawat. Bersambung pada babak kedua, Tano Solari atau pengurus pasukan JDT melakukan pertukaran pemain dengan membawa masuk Arif Aiman dan juga Bergson dalam usaha mereka untuk mendapatkan gol pendahuluan. Akhirnya pada minit ke-74, barulah Fernando Forestieri berjaya memecahkan kebutuhan dengan jaringan pertama pasukan JDT. Bergson berjaya membalas kepercayaan Tano Solari apabila menjadikan gol kedua pasukan JDT pada minit terakhir sebelum perlawanan tamat bagi memastikan rekod tanpa kalah JDT terus kekal sehingga kini. Arsenal mudah belasah kelab terbawah EPL Sheffield United. Arsenal kembali mencatatkan kemenangan dalam saingan Liga Domestik apabila mereka mudah menewaskan pasukan tercorot Liga buat masa ini, iaitu Sheffield United dengan jaringan 5-0. Perlawanan yang berlangsung di Stadium Emirates itu bermula dengan agak perlahan apabila Sheffield United menampilkan corak permainan bertahan. Segalanya bermula apabila jaringan Eddie Nketiah pada minit ke-28 menjadikan perlawanan lebih terbuka selepas itu. Bersambung pada babak kedua, Nketiah sekali lagi menjadi penjaring gol buat pasukan Arsenal kali ini menerusi sepakan sudut pada minit ke-50. Dia melekatkan hat-trick pada perlawanan tersebut pada minit ke-58 hasil bantuan Emil Smith-Rowe. Fabio Vieira meletakkan Arsenal semakin selesa di depan melalui jaringan keempatnya pada minit ke-88 sebelum Takehiro Tomiyasu menambah sesara pasukan Sheffield United dengan jaringan kelima pada masa kecederaan
Sebelum perlawanan tamat, keputusan tamat dengan pasukan Arsenal menang 5-0 ke atas pasukan Sheffield United. Jude Bellingham mengira pasukan Real Madrid dalam aksi El Clasico. Jude Bellingham muncul wira dalam aksi menantang pasukan Barcelona pada malam tadi apabila menyumbat 2 gol lewat untuk membantu pasukannya mengatasi tuan rumah dengan jaringan 2-1. Perlawanan ini menjadi lebih istimewa apabila dia merupakan pemain Inggeris pertama yang beraksi dalam El Clasico sejak Oktober 2006. Barcelona bagaimanapun lebih dahulu di depan, menerusi jaringan bekas pemain pasukan Manchester City, Ilkay Gundogan, seawal minit ke-6 perlawanan. Ia juga merupakan gol pertama bagi Gundogan sejak berhijrah daripada pasukan City pada musim panas yang lalu. Real Madrid terus menggadangkan asakan dan terpaksa menanti sehingga minit ke-59 untuk Jude Bellingham merembat kencang meneruskan penjaga gol pasukan Barcelona, Marc-Andre ter Stegen, untuk gol penyamaan pasukan Real Madrid. Ketika perlawanan dilihat seakan berakhir dengan keputusan seri, kesilapan dilakukan oleh pertahanan pasukan Barcelona telah memberikan ruang kepada Bellingham untuk sekali lagi mencarikan gol kedua sekaligus memastikan kemenangan 2-1 milik pasukan Real Madrid. Gol tersebut merupakan gol ke-13 untuknya dalam musim ini untuk pasukan Real Madrid. Real Madrid kini mendahului La Liga dengan mengumpul 28 mata, sementara pasukan Barcelona kekal di tangga ketiga dengan 24 mata. Bayern Munich berpesta gol di Allianz Arena. Bayern Munich berpesta gol di Allianz Arena pada malam tadi selepas mereka berjaya memenang cabaran pasukan Darmstadt dengan jaringan 8-0. Bayern bagaimanapun terpaksa beraksi dengan 10 orang pemain apabila Joshua Kimmich terpaksa meninggalkan padang seawal minit ke-4. Darmstadt kehilangan 2 pemain akibat kad merah pada minit ke-21 dan juga 41, sekaligus memberikan kelebihan besar buat pasukan tuan rumah. Pesta gol pasukan Bayern bermula pada separuh masa kedua dengan Harry Kane berjaya melakukan hat-trick sementara Leroy Sané dan juga Jamal Musiala masing-masing berjaya menyumbat 2 gol untuk tuan rumah. Thomas Muller yang masuk menggantikan Kingsley Coman pada minit ke-65 turut menempah nama selaku penjaring gol pada minit ke-71. Keputusan tamat dengan jaringan 8-0 dan kini Bayern berjaya naik selaku pendahulu Liga untuk sementara menanti aksi yang melibatkan pasukan Bayer Leverkusen nanti. Chelsea dimalukan oleh pasukan Brentford di Stamford Bridge. Chelsea sekali lagi menunjukkan kebuntuan mereka untuk mencari gol ketika mereka tewas 2-0 kepada pasukan Brentford di laman sendiri pada malam tadi. Serangan demi serangan dilakukan dengan penguasaan bola yang lebih baik oleh anak buah Mauricio Pochettino, tetapi ketumpulan di bahagian penjudah menyebabkan mereka gagal merobek gawang pasukan Brentford. Sementara itu, Brentford bermain dengan lebih teratur walaupun tidak banyak melakukan serangan ke atas pasukan tuan rumah, tetapi begitu berbahaya setiap kali mereka melakukan serangan. Gol pertama Brentford terhasil melalui jaringan Ethan Pinnock pada minit ke-58 hasil lambungan jauh Bryan Mbeumo. Gol kedua lebih menarik apabila Robert Sanchez bertindak untuk meninggalkan pintu golnya untuk naik ke atas untuk menjadikan gol dalam satu sepakan sudut, tetapi hasilnya counter-attack yang dilakukan oleh pasukan Brentford berjaya menghukum tindakannya itu. Ketika whistle penamat hampir dibunyikan, keputusan 2-0 itu nyata memeriahkan Pochettino dan para penyokong dilihat keluar awal walaupun perlawanan masih belum tamat. Chelsea kini jatuh ke tangga ke-11 Liga, dipintas oleh pasukan Brentford yang berjaya mengutip 3 mata penuh dalam perlawanan tersebut. Newcastle hanya mampu seri dengan pasukan Wolves. Newcastle telah turun dengan misi untuk memburu kemenangan bagi memperbaiki kedudukan mereka. Dilihat tidak berjaya apabila hanya sekadar seri 2 sama dengan pasukan Wolves tengah malam tadi. Newcastle berjaya di depan terlebih dahulu menerusi Callum Wilson pada minit ke-22 sebelum Mario Lemina kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-36. Callum Wilson sekali lagi meletakkan pasukan Newcastle di depan selepas menyempurnakan sepakan penalti pada masa kecederaan di separuh masa pertama. Kedudukan 2-1 itu bagaimanapun tidak kekal apabila Hwang Hee-chan berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-71 untuk memastikan mereka tidak pulang dengan tangan kosong. Satu mata itu sudah cukup untuk mereka menjarakan diri daripada zon penyikiran dengan pasukan Wolves kini mengumpul 12 mata dengan berkedudukan di tangga ke-12 Liga. Juventus naik selaku pendahulu Serie A. Juventus berjaya naik ke tangga teratas Serie A selepas berjaya menewaskan pasukan Hellas Verona 1-0 pada awal pagi tadi. Mereka bagaimanapun terpaksa menanti sehingga ke penghujung perlawanan untuk Andre Cambiaso memastikan 3 mata penuh milik mereka dalam perlawanan tersebut. Persembahan mereka dalam musim ini dilihat lebih meyakinkan berbanding musim lalu walaupun masih dibayangi oleh skandal dan juga masalah dalaman yang masih belum dapat diselesaikan. Mereka kini mengumpul 23 mata untuk meninggalkan pasukan Inter di tangga kedua yang mengumpul 22 mata, tetapi bermain kurang satu perlawanan berbanding dengan mereka. AC
Arsenal tidak akan benarkan Aaron Ramsdale tinggalkan mereka pada Januari nanti. Arsenal menegaskan yang mereka tidak akan membenarkan Aaron Ramsdale untuk meninggalkan pasukan pada jendela perpindahan yang akan dibuka pada bulan Januari nanti. Dia diharapkan untuk terus memberikan saingan kepada David Raya yang kini menjadi pilihan utama untuk Mikel Arteta. Pep Guardiola mahukan Jamal Musiala. Pep Guardiola dilaporkan mahu mendapatkan pemain tengah Bayern iaitu Jamal Musiala yang dilihat berpotensi untuk menjadi pengganti kepada Kevin De Bruyne yang sudah semakin berusia pada ketika ini. Newcastle United mahu mendapatkan Ruben Neves secara pinjaman. Newcastle United dikatakan sedang merancang untuk cuba mendapatkan Ruben Neves secara pinjaman bagi menggantikan Sandro Tonali yang digantung selama 10 bulan pada ketika ini. Mereka akan cuba mendapatkannya pada jendela perpindahan bulan Januari nanti. Pedro Neto mahu sertai pasukan Arsenal. Pedro Neto yang kini beraksi bersama pasukan Wolves tidak menolak kemungkinan untuk dia meninggalkan pasukan pada Januari nanti dengan pasukan Arsenal dilihat sebagai destinasi yang seterusnya. Dia bagaimanapun mengatakan yang dia masih belum terdesak untuk meninggalkan pasukan Wolves pada bulan Januari nanti. Mauricio Pochettino mahu masalah di bahagian serangan diselesaikan dengan segera. Pengurus pasukan Chelsea, Mauricio Pochettino, akan mengadakan perbincangan dengan Sporting Director Chelsea bagi membincangkan masalah di bahagian serangan mereka sekarang ini. Dia berkemungkinan akan mengadakan rombakan untuk mengatasi masalah tersebut dengan membawa masuk lebih ramai pemain di bahagian serangan pada bulan Januari nanti. West Ham sedia untuk dapatkan Manuel Locatelli. West Ham dikatakan sudah bersedia untuk mendapatkan pemain tengah pasukan Juventus, Manuel Locatelli, pada bulan Januari nanti. Mereka dikatakan bersedia untuk menawarkan sebanyak 35 juta pound bagi mendapatkan pemain tersebut. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.